Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa, laporan paling luar biasa. Akhirnya, bolehlah dikata Zahid dan Muhyiddin berdamai. Apa cerita? Ceritanya ialah tentang Saman pada satu ketika dahulu, yang mana mereka saling saman menyaman. Akhirnya, Zahid dan Muhyiddin setuju selesaikan kes saman fitnah itu. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bersetuju menyelesaikan kes saman fitnah membabitkan mereka. Dalam catatan Facebook hari ini, Muhyiddin dan Ahmad Zahid Hamidi berkata, mereka bersetuju menyelesaikan pertikaian peribadi itu selepas mengambil kira saranan daripada Hakim Mahkamah Tinggi serta keadaan semasa negara, terutamanya soal kelangsungan hidup rakyat. Yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan yang berhormat Tan Sri Datuk Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin merakamkan penghargaan kepada Hakim Mahkamah Tinggi dan pegawai-pegawai mahkamah yang terlibat serta juga berharap agar keputusan ini dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak dan tidak dijadikan bahan yang boleh mengganggu-gugat kesejahteraan dan kestabilan awam serta keyakinan rakyat kepada institusi kehakiman negara. Menurutnya, kenyataan mereka yang disiarkan di laman sosial masing-masing. Saman itu difailkan pada 4 April 2022 berhubung dakwaan Muhyiddin bahawa Zahid telah meminta bantuannya untuk menyelesaikan atau menangguhkan kes perbicaraan jenayah membabitkan Presiden UMNO itu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu memohon perintah mahkamah agar Muhyiddin menarik balik kenyataan yang didakwa berunsur fitnah. Pengerusi Barisan Nasional itu juga memohon injuksi sementara agar pengerusi Perikatan Nasional itu memadam, menyunting dan menghentikan penerbitan sebahagian daripada rakaman video yang mengandungi kenyataan berunsur fitnah dalam portal berita dan media sosial yang dimuat naik di Facebook Perikatan Nasional dan saluran YouTube Astro Oni. Menurut penyataan tuntutan, Zahid, 71 tahun, mendakwa semasa kempen pilihan raya negeri Johor ke-15 di Mersing di Perkarangan Pusat Pembelajaran Sentuhan Kasih Felda Tenggaroh 3 pada 16 Februari 2022, Muhyiddin telah membuat kenyataan itu dengan niat jahat terhadapnya dan pada hari yang sama, rakaman video kenyataan itu disiarkan di saluran YouTube Astro Oni. Presiden UMNO itu mendakwa kenyataan Presiden Bersatu itu antara lain membayangkan bahawa Planatif telah menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan kes mahkamahnya yang sedang berjalan, bahawa dia telah meminta bantuan defendant untuk campur tangan dalam kes mahkamah dan sistem kehakiman dan mengarahkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor. Zahid mendakwa dakwaan itu adalah palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dan nama baiknya. Dia menuntut ganti rugi teruk dan teladan serta perintah agar Muhyiddin menyiarkan permohonan maaf secara terbuka di akhbar dan relief dan kos lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Menerusi kenyataan pembelaan yang difailkan pada 9 Mei 2022, Muhyiddin menyebut mengenai pembelaan justifikasi yang bermakna defendant bersedia untuk membuktikan di mahkamah bahawa kenyataannya didakwa benar. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ucapan ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan terbaru berkait dengan 5 individu yang ditahan oleh SPRM dan termasuk anak Menteri Besar Perlis, rupa-rupanya turut membabitkan bekalan air tidak wujud. Wow, ini satu perkara yang paling menarik perhatian.
Namun demikian, dalam satu laporan terkini menyebut bahawa Sanusi kata penahanan anak Menteri Besar anak Menteri Besar Perlis itu oleh SPRM adalah drama pilihan raya kecil, kata Sanusi. Lain betul bahasa Sanusi ini. Tapi yang mengejutkan kita, bagaimana pula itu satu drama sedangkan mempunyai kes. Ada banyak kes. Nah, ini termasuklah membabitkan bekalan air tidak wujud. Ini daripada My Metro. Siasatan SPRM terhadap pemalsuan dokumen untuk membuat tuntutan palsu oleh 5 individu termasuk seorang anak kepada Menteri Besar Perlis turut membabitkan dakwaan mengenai penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauziah di sini. Dokumen arahan pembayaran mengenainya juga tular di media sosial ketika ini. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia membabitkan bayaran berjumlah Rp19.505.10 dan difahamkan tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Said Sarajuddin Putra Jamalul Lail seperti mana butiran dokumen berkenan. Kalau ini satu kebenaran atau satu dakwaan yang benar, ini betul-betul perbuatan yang jijik. Bayangkan, sudahlah menipu, ambil duit lagi, membabitkan pula Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, yang pada waktu itu gering dan terpaksa dimasukkan atau dirawat di Hospital Tuanku Fauziah. Sudahlah orang sakit, diguna pakai pula untuk kononnya membayar air, airnya tak dibekal, jumlahnya pula banyak, Rp19.505.10. Kalau ini benar, ini memang amat-amat menjijikkan. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Datuk Azmi Kamaruzaman berkata, siasatan masih terus dijalankan dalam pelbagai aspek, termasuk dakwaan yang tular di media sosial itu. Ya, siasatan juga turut merangkumi dakwaan yang sedang tular di media sosial pada waktu ini berhubung hal berkenan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis, katanya ringkas. Dalam masa yang sama, Azmi turut mengesahkan bahawa kesemua suspek berusia 27 hingga 37 tahun yang direman selama 2 hari sebelum ini bagi membantu siasatan berkenan sudah dibebaskan hari ini. Kita mengesahkan bahawa kelima suspek yang ditahan itu sudah dibebaskan dengan wang jaminan dikenakan RM10,000 setiap seorang. Mereka dibebaskan pada jam 11 pagi hari ini di pejabat SPRM Perlis di Kangar, katanya. Sementara itu, peguam kepada kesemua suspek dalam kes berkenan, Muhammad Fadli Yaakob ketika ditemui di perkarangan bangunan Persekutuan Perlis yang menempatkan pejabat SPRM Perlis itu berkata, pihak SPRM bebas untuk memanggil semula anak guamnya untuk melengkapkan siasatan sekiranya ada keperluan untuk berbuat demikian tanpa perlu melakukan penahanan reman. Sekiranya terdapat keperluan untuk memanggil semula ke semua anak guam saya untuk hadir memberi keterangan berhubung siasatan itu, maka mereka akan hadir, kata beliau. Dari hari pertama lagi ketika anak guam ditahan, saya sudah nyatakan kepada SPRM bahawa sekiranya mereka memerlukan anak guam saya untuk beri keterangan, beritahu sahaja pada mereka dan mereka akan hadir tanpa perlu direman atau ditahan pun, katanya. Semalam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli terbuka untuk anaknya disiasat SPRM Putrajaya berkaitan pemalsuan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenan. Pada Rabu lalu, 6 lelaki termasuk seorang anak kepada Menteri Besar Perlis dan pegawai kanan di pejabat Menteri Besar Perlis direman bagi membantu siasatan kes berkenan
yang membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2002, di mana menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan yang paling kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Najib Tun Razak. Sudah hampir surut berkait dengan tahanan rumah. Sudah hampir surut dengan titah edendum, titah tambahan yang kononnya mengatakan Najib boleh dapat tahanan rumah. Ini pula yang terjadi di mahkamah yang juga malang untuk Najib. Menurut laporan ini, Kementerian Keuangan tiada rekod surat kelulusan Najib bagi 1MDB ambil alih Tanjung Energi Genting Sanyen, kata saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Kementerian Keuangan tidak mempunyai pengetahuan mengenai dua surat kelulusan yang ditandatangani oleh Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Menteri Keuangan yang memberikan kelulusan kepada permohonan 1MDB untuk membuat pinjaman baharu berkaitan pengambil alihan Tanjung Energi dan Genting Sanyen. Dalam siasatan SPRM, Kementerian Keuangan mengesahkan tidak mempunyai rekod ke atas kedua-dua surat tersebut. Penguasa kanan SPRM Nur Aida Arifin ketika disoal Peguam Bela Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin pada sesi pemeriksaan balas bersetuju dengan cadangan pihak pembelaan bahawa Najib menandatangani surat berkenan atas kapasitinya sebagai Menteri Keuangan selaras Seksyen 6 Akta Jaminan Pertubuhan Perbadanan 1965. Saksi turut bersetuju dengan cadangan bahawa Najib menandatangani Special Right Redeemable Preference Shareholder Resolution dan Minutes by Representative bertarikh 9 Februari 2012 dan 10 Ogos 2012 ke atas kapasitinya sebagai Menteri Keuangan selaras dengan Seksyen 132 dalam kurungan 1 Akta Syarikat 1965 dan Artikel 6 dalam kurungan 3 Memorandum dan Artikel 1MDB. Kedua-dua dokumen ini adalah kelulusan Najib untuk 1MDB mengambil alih kedua-dua entiti tersebut dan juga meluluskan pembiayaan pengambil alihan tersebut yang merangkumi pinjaman bank tempatan dan terbitan bon. Nur Aida berkata demikian selaku saksi pendakwaan ke-49 pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.3 bilion ringgit milik 1MDB yang dihadapi Najib. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sekera bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa netizen yang mengatakan bahawa buat apalah Najib diberikan tahanan rumah sedangkan beliau masih mempunyai kes-kes yang dibicarakan yang lain. Kes yang Najib dipenjara sekarang itu merupakan salah satu daripada kes yang terpaksa dihadapi oleh Najib. Kata netizen, nanti kalau kalah lagi dalam kes utama iaitu 1MDB ini, bagaimana pula akhir cerita Najib, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini.